sesipan untuk dulu kita pakai snippet, sekarang ni kita namakan dia sebagai sesipan, CDL, sesipan refleksi. Ini dah masuk yang keempat, dan untuk makluman juga baru-baru ni saya dengan Datuk mencadangkan supaya nama CDL hands-on online session bagi partisan ni kita jadikan dia sebagai CDL hands-on Negeri Sembilan. Online session untuk Negeri Sembilan. Jadi dia lebih lebih besar dia punya cakupan, walaupun masih lagi berpusat di bawah partisan. Sekarang ni kita macam di Kota Kinabalu kita tak panggil CDL Kota Kinabalu, kita panggil CDL online session Sabah. Contoh itu. Jadi kita lebih lebih luas cakupan dia. Jadi dalam sesipan kali ini saya akan fokuskan kepada konsep pengalaman pembelajaran, dan juga pembelajaran. Jadi kita ada dua perkara yang mungkin jarang dibincangkan, oleh guru-guru, sebab kadang-kadang perkara-perkara begini kita tak ada maklumat kan yang berkaitan. Cuma saya nak share dengan cikgu-cikgu tentang apakah perbezaan di antara pengalaman pembelajaran dengan pembelajaran. Mungkin ada sebahagian daripada kita menganggap bahawa kita boleh mengawal pembelajaran. Kan ada dalam kalangan kita memikirkan bahawa kita boleh mengawal pembelajaran. Ada juga yang berpendapat, ada satu lagi yang dikatakan sebagai pengalaman pembelajaran, yang mana iaitu satu proses yang ataupun satu aktiviti tugasan yang disediakan oleh guru untuk dilalui oleh anak-anak, oleh pelajar, oleh murid, dan mereka terlibat secara aktif melalui nanti yang dinamakan sebagai pengalaman pembelajaran. Cuma kajian yang dijalankan oleh pasukan sebagai saintis kognitif, dia panggil kognitif saintis. Macam yang saya petik ni mereka ni adalah merupakan kognitif saintis, Krishna Nilan ni, mereka adalah merupakan kognitif saintis. Dia mengkaji tentang bagaimana manusia belajar. Dan ada satu lagi, seorang lagi tokoh yang juga merupakan dia cognitive scientist, Daniel Willingham. Dalam Daniel Willingham ni dia ada menulis sebuah buku. Dia kata Why Don't Students Like School? Daniel Willingham ni cognitive scientist. Sama seperti juga
Krishna dan juga Nilan. Krishna dan Nilan. Jadi saya ikuti diorang punya penulisan. Cuma kalau kita lihat apa yang diterangkan oleh Daniel Wilhelm ini, kalau kita tanya soalan, bagaimana pembelajaran berlaku, di mana pembelajaran itu terjadi, maka kita dapati pembelajaran itu berlaku di dalam pemikiran anak-anak. Jadi dia berlaku dalam pemikiran anak-anak. Ya. Jadi kalau dia berlaku dalam pemikiran anak-anak, adakah apa yang berlaku dalam pemikiran anak-anak itu kita boleh kawal? Itu persoalan dia. Boleh tak kita mengawal sesuatu yang berlaku dalam pemikiran seseorang, dalam otak seseorang? Jadi sudah tentulah jawapannya, tak boleh. Jadi maksudnya kita tak boleh mengawal pembelajaran yang berlaku dalam pemikiran seseorang. Konsep pembelajaran ini saya akan perincikan dalam sesi yang akan datang lah. Cuma saya nak sharekan di peringkat awal ini bahawa pembelajaran dia melibatkan pemikiran, melibatkan kognitif, melibatkan otak, ya, dia melibatkan ingatan dan sebagainya lah. Jadi proses pembelajaran itu berlaku dalam diri anak-anak. Baik. Sementara pengalaman pembelajaran, sebab tu kalau kita biasa membaca dokumen-dokumen ataupun literature yang berkaitan dengan kurikulum, mereka banyak menggunakan istilah learning experience. Learning experience. Ya, kurikulum itu sangat berkait rapat dengan learning experience. Sebab tu dia kata bahawa, dia kata di sini, learning experience also come from the idea that we can't design learning per se. Kita tak boleh merancang, mereka bentuk pembelajaran. Ya? Macam mana kita nak rancang membentuk pembelajaran sebab benda tu berlaku dalam minda anak-anak. Okay? Minda seseorang. Yang boleh kita rancang ialah dia punya pengalaman. Kita rancang pengalaman. Pengalaman yang boleh menyokong proses pembelajaran. Sebab untuk melaksanakan proses pembelajaran tu, dia perlu mesti melalui sesuatu aktiviti. Ataupun kita kata tugasan. Kita bagi dia tugasan, maka berdasarkan kepada tugasan itu, mereka akan mengalami pengalaman pembelajaran dan jika mereka terlibat secara aktif, secara aktif, sebab tu dia ada menggunakan istilah attention. Attention ni maksudnya, kalau kita tengok attention ni maksudnya memberi tumpuan. Memberi tumpuan. Kita sediakan persekitaran. Persekitaran tu dalam bentuk aktiviti, dalam bentuk tugasan. Tetapi anak-anak mesti memberikan tumpuan. Tumpuan, ada fokus dia. Maksud dia kena terlibat cara begitu. Dirancang begitu. Kemudian barulah
proses pembelajaran berlaku. Itu pun dengan ada beberapa syarat ataupun ada beberapa langkah yang perlu diteliti oleh guru. Khususnya apabila guru merancang apa ni yang kita akan bincangkan dalam sesi-sesi yang akan datang ini, iaitu berkaitan dengan merungkai. Kita kena rancang hasrat pembelajaran, kita kena rancang kriteria kejayaan, kita kena melihat ataupun kita kena melihat perkembangan pembelajaran yang akan dilalui oleh murid ataupun oleh pelajar. Jadi untuk itu kita mesti selalu ingat, kita selalu ingat bahawa kita tak boleh mengawal pembelajaran, tetapi kita boleh merancang pengalaman pembelajaran. Dengan syarat anak-anak akan melalui aktiviti ataupun akan melalui tugasan yang kita dah. Sebab tu tugasan tu perlu dirancang dengan teliti. Aktiviti tu perlu dirancang dengan teliti. Apabila mereka mengikutinya, mereka akan dengan harapan mereka akan dapat menguasai kemahiran dan juga pengetahuan, dan yang lebih penting daripada itu ialah mereka boleh memahami mereka mempunyai kepahaman, sebab pembelajaran itu asasnya ialah kepahaman. Kepahaman. Kalau proses kepahaman itu tidak berlaku, maka mungkin pembelajaran itu tidak akan dapat kekal lama. Jadi saya ingat untuk perkongsian pada petang ini, tisipan pada petang ini sangat cukup dahulu. Dan saya ulang sekali lagi lah ya. Ini yang selalu kami kongsikan. Maksudnya pembelajaran bermakna tidak berlaku secara kebetulan. Macam yang kita sebutkan tadi, perlu dirancang pengalaman pembelajaran itu dengan teliti. Ia perlu berlaku melalui reka bentuk yang teliti. Saya ingat saya setakat itu dulu. Okay. Dan saya serahkan kepada Puan Sheila untuk sesi perbentangan yang seterusnya. Terima kasih.